Silakan. Baik Ifah, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Pencapaian mandatori pensijilan minyak sawit Mampan Malaysia MSPO di Sarawak masih rendah apabila hanya 21,606 pekebun kecil persendirian PKP dengan tanah seluas lebih 129,000 hektar belum mendapat pensijilan MSPO tersebut. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Willy Mongin, setakat 31 Julai lalu, seramai 17,785 PKP dengan keluasan tanah kira-kira 99,000 hektar di dalam 34 kelompok minyak sawit SPOC telah memperoleh pensijilan MSPO. Jelas Willy Mongin, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB mendapati peratusan pensijilan MSPO dalam kalangan PKP masih rendah. Bagi mengukuhkan lagi pensijilan MSPO, beliau memberitahu surat amaran mandatori MSPO akan mula diedar kepada pemegang lesen pekebun kecil SH yang masih belum mendaftar kerana pensijilan itu diwajibkan bermula 1 Januari tahun depan. Tegasnya bagi mengelak penarikan balik pensijilan MSPO dalam kalangan PKP Sarawak, mereka akan diberikan peringatan tentang peraturan tersebut. Willy Mongin memberitahu demikian ketika melakukan kunjungan hormat ke atas timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dato' Ahmad Douglas Ugah di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu Lembaga Getah Malaysia akan menambah baik dan memperluaskan kaedah tuntutan insentif pengeluaran getah khususnya bagi pekebun kecil di pedalaman Sarawak. Selain itu, Kementerian Menerusi Lembaga Lada Malaysia turut mengalu-alukan syarikat-syarikat yang berminat untuk menceburi penanaman lada dalam usaha menggerakkan industri lada untuk lebih berdaya saing. Ini kerana keluasan kawasan penanaman lada pada tahun 2019 adalah 7,132 hektar dengan jumlah pengeluaran 33,164 tan yang diusahakan oleh pekebun-pekebun kecil tempatan. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir tiba di Sarawak buat julung kalinya selepas pelantikan beliau sebagai Ketua Pengarah Kastam pada Jun lalu. Beliau memulakan lawatan kerja selama 2 hari di Sarawak dengan menghadiri Majlis Perhimpunan Setia Perdana JKDM Sarawak yang diadakan di Dewan Perkasa Wisma Kastam di Kuching. Ketibaan beliau pada majlis perhimpunan berkenaan disambut oleh Pengarah Kastam Negeri Dato' Sarifah Halimah Tuanku Taha. Pada majlis itu, Dato' Seri Abdul Latif turut mengadakan pemeriksaan perbarisan. Antara pengisian program yang dihadiri beliau ialah lawatan ke Pangkalan Marin Kastam Muara Tebas dan Custom Examinations Area Pelabuhan Senari selain meninjau Kompleks Immigrations, Kastam Kuarantin dan Keselamatan di Tebedu. Lawatan ini secara langsung memberi input kepada pengurusan tertinggi jabatan berkenaan tentang prosedur kawalan di sempadan. Ahli Parti Persatuan Bumi Putera Bersatu PBB di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban diseru supaya memulakan persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, ini kerana terdapat beberapa parti politik yang menunjukkan minat untuk bertanding di kerusi DUN berkenaan, termasuk Parti Sarawak Bersatu PSB dan Parti Keadilan Rakyat PKR. Jelas Dato' Ahmad Douglas yang juga ADUN Bukit Saban berkemungkinan terdapat pihak lain turut berminat dengan DUN itu. Justru ahli PBB di kawasan berkenaan perlu memastikan DUN Bukit Saban kekal di bawah pentadbiran Gabungan Parti Sarawak GPS selepas pilihan raya. Berucap di hadapan ahli PBB bagi 4 ranting kawasan Sepauh, beliau berkata kemenangan di Bukit Saban akan menjadi tambahan majoriti kepada GPS untuk terus mentadbir Sarawak sekaligus memastikan kestabilan politik negeri. Katanya Sarawak mempunyai Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg yang berkebolehan dan komited membangunkan negeri ini secara keseluruhan menerusi pelbagai inisiatif dan pendekatan. Ia dapat dilihat dengan beberapa pelaksanaan projek seperti projek stol pot di Bebuling bernilai RM108 juta, Kompleks Sukan Sepauh RM14 juta, projek tebingan Sungai Sepauh dengan kos RM6.5
juta ringgit, selain Pasar Baharu Sepauh RM5 juta dan Jambatan Baharu Sepauh bernilai RM30 juta. Selain itu, 92 rumah panjang di kawasan Dun Bukit Saban juga kini menikmati jaringan jalan raya dan bekalan air serta elektrik yang berkualiti. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas yang juga Timbalan Presiden PBB memaklumkan bahawa satu persidangan mini PBB akan diadakan di Betong bulan depan. Ia merupakan antara 4 persidangan mini yang dirancang bagi menggantikan persidangan agung PBB seperti tahun-tahun sebelumnya ekoran pandemik COVID-19. Masyarakat di Bandaraya Kuching didapati masih gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP, terutama penjarakan fizikal dan bersikap sambil lewa dengan arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awandin Awanggani berkata, amaran berulang kali telah diberikan melalui hebahan media massa berkenaan pematuhan SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Namun orang awam dilihat semakin leka untuk mengikuti SOP tersebut. Menerusi kenyataan media, ACP Awangdin menjelaskan walaupun kompaun dikeluarkan hampir setiap hari kepada individu yang gagal mematuhi SOP tersebut, masih terdapat individu mengambil ringan keseriusan pandemik itu. Jelasnya semalam pemeriksaan di tempat tumpuan orang ramai di tebingan Kuching dan sebuah permis hiburan di Jalan Song oleh pihak polis dari Balai Polis Sentral dan unit peronda polis mendapati 16 warga negara tempatan gagal mengamalkan penjarakan fizikal. Tambahnya, kertas siasatan turut dibuka terhadap 7 warga negara asing yang melakukan kesalahan sama. Kesemua individu tersebut terdiri daripada 13 lelaki dan 10 wanita berumur lingkungan 18 hingga 26 tahun. Susulan itu, 16 warga negara tempatan terbabit telah dikompaun di bawah Peraturan 3 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit nombor 7 2020 iaitu tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Manakala 7 warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah.